Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mendengar serta turut berbincang mengenai isu yang semakin mendapat perhatian daripada ramai masyarakat serta pelbagai pihak. Ianya adalah mengenai isu golongan miskin bandar. Namun begitu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut serta mendalam mengenai isu ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nur Izzati Nur binti Huzaimah, selaku moderator anda pada hari ini. Dan di sini juga kita mempunyai barisan-barisan panel yang cantik serta bijaksana bagi membincangkan serta turut bersama-sama saya untuk membincangkan mengenai fenomena kemiskinan bandar ini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai miskin bandar dan juga kemiskinan. Hadirin sekalian, kemiskinan adalah merupakan sebuah isu kepada negara sejak daripada tahun 1957 lagi. Malah, terdapat juga pelbagai usaha serta alternatif yang dijalankan bagi membasmi isu kemiskinan ini daripada menjadi semakin serius. Bagi pengetahuan semua, kemiskinan ini membawa satu maksud, iaitu keadaan yang mana seseorang tersebut akan mengalami kekurangan bahan-bahan keperluan. Contohnya seperti sumber makanan, pakaian dan juga tempat tinggal untuk meneruskan kehidupan seharian mereka dengan agar menjadi lebih baik. Pada era hidup masyarakat serba moden ini, ianya juga turut disamakan dengan isu kekurangan wang. Walau bagaimanapun, pada hari ini saya akan menfokuskan mengenai kemiskinan bandar. Kemiskinan bandar adalah merupakan sebuah masalah sosioekonomi yang dihadapi oleh semua negara. Malahan, apa yang paling mengejutkan, negara-negara yang maju juga turut tidak terlepas daripada fenomena kemiskinan bandar ini. Isu ini berkait rapat dengan pengagihan kekayaan negara. Sesebuah negara walaupun akan mempunyai ramai rakyatnya hidup di dalam kemiskinan. Ianya bukan sahaja melanda negara-negara miskin seperti Bangladesh, India dan Nepal, malah kemiskinan juga turut menyerang negara-negara maju seperti di Amerika Syarikat, England dan juga Jepun. Walaupun telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak daripada seluruh negara dan juga negara kita, tetapi masalah ini tetap juga tidak dapat diselesaikan. Tuan-puan sekalian, pada hari ini juga saya juga akan menerangkan mengenai kemiskinan yang juga yang terbahagi kepada dua jenis, iaitu kemiskinan mutlak dan juga kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak adalah satu ukuran pendapatan yang paling minimum ditetapkan bagi seseorang atau sesuatu keluarga bagi memenuhi keperluan asas kehidupan seperti bekalan makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Manakala maksud kemiskinan relatif pula adalah satu konsep kemiskinan yang mengambil kira kedudukan relatif sesuatu kumpulan penduduk mengikut etnik atau sesebuah kawasan tersebut. Pengiraannya juga pula adalah lebih subjektif disebabkan oleh ianya mengambil kira keadaan kebajikan seseorang berbanding dengan orang lain yang mengikut etnik yang berbeza atau di kawasan yang berlainan. Jadi, hadirin-hadirat sekalian, itu adalah sedikit mengenai apakah sebenarnya maksud di sebalik topik perbincangan kita pada hari ini. Seterusnya, saya akan menjemput panel kita yang pertama serta yang kedua, iaitu Saudari Nur Amirah dan juga Saudari Jacqueline Diana bagi membincangkan mengenai faktor atau punca yang telah menyebabkan berlakunya fenomena kemiskinan bandar ini. Dipersilakan, Saudari. Terima kasih kepada saudari moderator. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi golongan miskin bandar. Di dada-dada akhbar utama, terdapat masalah kemiskinan yang berlaku di seluruh negara, lebih-lebih lagi negara yang sedang membangun seperti negara kita sendiri, iaitu Malaysia dan Indonesia. Pada masa lalu, masalah kemiskinan miskin bandar ini biasanya terkait dengan kehidupan masyarakat luar bandar dan pergi di bandar. Walhal, kenyataannya adalah bahawa
Masyarakat bandar juga terlibat dalam isu ini. Dalam hal ini, golongan miskin bandar bermaksud golongan yang tidak mampu dalam memenuhi keperluan hidup di bandar yang lebih maju dengan taraf hidup yang lebih tinggi. Golongan miskin bandar biasanya hidup dalam penempatan setinggan dan tidak terurus dari segi kebutuhan asas dan infrastruktur yang tidak sesuai untuk perkembangan sebuah institusi keluarga yang normal. Sebagai contoh, menurut Yayasan Wilayah Persekutuan daripada Pengkalan Data Kemiskinan Negara IKASI, Kuala Lumpur mempunyai golongan miskin paling ramai, diikuti dengan Labuan dan Putrajaya. Jika kita lihat contoh-contoh bandar yang mempunyai golongan miskin bandar, punca atau faktor utama yang mewujudkannya sedemikian adalah sebab kos sara hidup yang sangat tinggi. Berbanding dengan kos sara hidup yang tinggi, pendapatan rendah menyukarkan penduduk bandar untuk mendapatkan keperluan asas dengan betul. Keperluan asas yang dibincangkan merangkumi makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ini mempengaruhi taraf hidup penduduk bandar dan meningkatkan tahap kemiskinan di bandar sehingga mereka rela menyewa rumah dan memilih untuk tinggal di bandar yang lebih murah. Walaupun sebahagian besar pendapatan penduduk bandar tidak dikelaskan sebagai golongan berpendapatan rendah. Walau bagaimanapun, pendapatan dan perbelanjaan mereka tidak seimbang. Ini kerana kos sara hidup di bandar tinggi dan membebankan. Kos sara hidup di bandar sangat dipengaruhi oleh semua aspek terutamanya inflasi. Hal ini demikian kerana faktor yang kedua adalah saiz isi rumah yang besar. Hal ini demikian kerana pendapatannya rendah dan hanya ada beberapa anggota keluarga yang bekerja. Jadi, mereka tidak dapat memenuhi keperluan sepenuhnya oleh keluarga. Sebagai contoh, apabila sebuah keluarga mempunyai isi rumah sebanyak 10 orang, maka keperluan hidup akan menjadi sangat terhad berbanding isi rumah yang mempunyai 3 orang sahaja. Di samping itu, walaupun didapati bahawa kawasan perumahan kos rendah disediakan, kawasan perumahan ini tidak dapat menampung sebilangan kecil keluarga ini. Ini menjadikan kawasan perumahan kos rendah ini, terutama di dalam bentuk kawasan perumahan yang rata, kelihatan sangat padat. Kutubatan ini biasanya membawa kepada masalah pencemaran alam sekitar dan seterusnya membawa masalah sosial seperti penagihan dadah dan pencurian. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah tahap keberhutangan yang tinggi oleh masyarakat bandar pada masa kini. Tahap keberhutangan yang tinggi pada masa kini adalah disebabkan oleh pembelian aset tetap seperti rumah kediaman. Selain daripada inginkan keselesaan, pembelian rumah kediaman juga sudah menjadi satu keperluan yang perlu disediakan sebagai tempat perlindungan demi keselamatan keluarga. Disebabkan faktor itulah yang akan menyebabkan masyarakat bandar tiada pilihan untuk memiliki rumah kediaman sehingga mereka terpaksa memperuntukkan hampir sebahagian besar daripada pendapatan mereka bagi menanggung angsuran bulanan tersebut. Kadar penyewaan rumah tersebut juga semakin mahal menyebabkan hampir memperuntukkan sebahagian besar daripada pendapatan mereka walaupun hanya rumah pangsa kuning yang kecil. Sekian daripada itu. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini dan panel yang pertama. Mengenai topik kita pada hari ini ialah golongan kemiskinan bandar ini secara subjektifnya bukan saja berlaku pada negara pura berbangun seperti India, Nepal, bahkan negara maju seperti Amerika juga. Isu golongan kemiskinan ini di bandar wujud. Jadi, beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan golongan di bandar ini saya ujarkan secara umum. Faktor yang pertama adalah pembangunan pendidikan golongan lewat kembang. Saya merujuk kepada artikel Nur Azrul Muhammad Zain dan Nur Diana Tambi pada tahun 2018 yang mengatakan bahawa golongan kemiskinan bandar ini kekurangan seseorang individu atau keluarga bagi mendepani kehidupan seharian. Ini sebagai satu halangan besar kepada seseorang individu itu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sempurna. Hal ini disebabkan oleh status sosioekonomi mereka yang rendah dalam kalangan masyarakat. Keciciran dalam pendidikan ini sudah lama berlaku dalam kalangan masyarakat berpendapatan rendah di Malaysia. Golongan keciciran pendidikan ini tidak semestinya berada di kawasan luar bandar. Kini semakin ramai yang mengalami keciciran pendidikan adalah masyarakat miskin di bandar. Lewat kembang ini bermaksud keadaan ketidakupayaan seorang individu itu
untuk melepasi tahap pendidikan usia yang tepat. Saya merujuk kepada sistem pendidikan kita yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bahawa pendidikan anak-anak adalah bermula seawal 6 tahun, iaitu prasekolah, dan kemudian diikuti dengan pendidikan sekolah rendah usia 7 tahun sehingga 12 tahun, dan kemudiannya pendidikan menengah di seawal usia 13 tahun sehinggalah 17 tahun. Atas faktor kelewatan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi ini menghalang seseorang individu untuk hidup lebih baik, menyebabkan golongan miskin di bandar. Hal ini dapat terlihat bahawa secara puratanya 39% rakyat Malaysia yang mendiami kawasan bandar hanya memiliki pendidikan sehingga peringkat sijil SPM. Desakan kos sara hidup yang semakin tinggi menjadikan pendidikan bukan keutamaan mereka dalam kehidupan selain daripada keperluan makanan dan tempat tinggal. Jadi pilihan mereka pendidikan harus dikorbankan, dan mencari pendidikan adalah solusinya untuk menjamin kelangsungan hidup. Dari situ kita dapat lihat faktor pendidikan merupakan hubung kait kepada kemiskinan golongan bandar. Kejap ini saya merujuk kepada Wan Nur Arziati, Faizah Nur Rosli dan Wang Hong Kok mengatakan bahawa golongan miskin di bandar ini banyak mendiami di kawasan program perumahan rakyat iaitu atau PPR Putrajaya di Bandaraya Kuala Lumpur, iaitu seramai 86% penduduk di kawasan yang mendiami kawasan tersebut. Golongan ini adalah mereka yang tergolong dalam kumpulan B40 dan ke bawah dan pendapatan RM3,000 ke bawah. Justru kita lihat 80% masyarakat yang mendiami kawasan ini hanya memiliki SPM sebagai tahap pendidikan. Jelaslah bahawa faktor pendidikan ini boleh menyumbang kepada seseorang individu itu dalam kategori golongan kemiskinan di bandar. Kita melihat kepada faktor yang kedua ialah faktor migrasi penduduk. Kita melihat secara dalam kewujudan golongan miskin di bandar ini adalah berpunca daripada proses urbanisasi. Proses urbanisasi ini telah berlaku menyebabkan migrasi penduduk bandar ke luar bandar. Proses migrasi penduduk luar bandar ke bandar menyebabkan populasi. Akibat daripada proses urbanisasi yang tidak terkawal ini telah berlaku menyebabkan populasi penduduk yang tidak stabil dan menggugat kualiti taraf hidup masyarakat di bandar. Faktor penolakan berlakunya proses migrasi penduduk dari dua bandar ke bandar untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang lebih baik. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa kehidupan di bandar boleh mendapatkan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tidak indah yang disangkakan apabila mereka yang bermigrasi ini menghadapi masalah sukar bagi mendapatkan pekerjaan. Justru itu, masalah pengangguran berlaku dan memberikan peluang ketidakstabilan ekonomi kawasan bandar menjadi tidak baik. Kadang ini, kemiskinan golongan di bandar semakin serius apabila migrasi penduduk daripada luar bandar ke bandar yang kesukaran mendapatkan pekerjaan akibat daripada kekurangan kemahiran yang dimiliki oleh mereka. Hal ini mendepani mereka dengan demand pasaran pekerjaan tinggi di bandar. Apabila kos hidup golongan migrasi ini yang tinggi dengan pendapatan yang tidak mencukupi dan tidak mampu membayar kos rumah, golongan migrasi ini membuat pilihan untuk tinggal di kawasan setinggan. Sebagai contoh, rumah setinggan yang banyak di Johor Bahru. Hal ini lambatkan penduduk yang migrasi yang tinggal di kawasan rumah setinggan berlakunya proses pembandaran yang kurang sihat. Jelaslah kita melihat pada faktor migrasi ini mencetuskan golongan miskin di bandar. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator kita. Penerangan yang cukup baik daripada kedua-dua panel kita kerana dan mereka telah menerangkan kepada kami dengan lebih lanjut mengenai faktor mengapa terjadinya isu ini. Jadi saya yakin dengan adanya penerangan yang cukup baik daripada kedua-dua panel kita ini akan dapat menambahkan lagi pemahaman semua orang, malah juga dapat membuka mata semua masyarakat dan juga pihak kerajaan baik mengenai
mengenai isu golongan kemiskinan bandar yang semakin meruncing kini. Jadi hadirin hadirat sekalian, sedangkan kita bahawa setiap benda yang berlaku akan disertakan sekali dengan impaknya. Sama juga dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi bagaimanakah pula dengan kesan akibat mengenai fenomena kemiskinan bandar yang terjadi kini? Maka dengan itu, saya akan menjemput panel kita yang seterusnya untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai kesan daripada kemiskinan bandar ini. Dipersilakan saudari Mazlinda dan Sarina untuk memberikan penerangan mengenai perkara ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan serta menerangkan berkenaan kesan-kesan yang akan berlaku apabila berlakunya golongan miskin bandar. Secara faktanya, berdasarkan tajuk forum kita pada hari ini, isu miskin bandar kerap timbul sejak kebelakangan ini. Berdasarkan kepada Paras Garis Kemiskinan atau dikenali sebagai PGK, boleh dikatakan keluarga yang memperoleh nilai pendapatan sebanyak RM2,150 sebulan juga telah dikategorikan sebagai miskin bandar. Dengan kos sara hidup yang tinggi, pendapatan dengan nilai sedemikian sangatlah tidak mencukupi bagi mereka menyara kehidupan sekeluarga seharian. Oleh itu, saya di sini akan membincangkan berkenaan kesan-kesan yang akan dihadapi apabila berlakunya golongan miskin bandar ini. Kesan yang akan saya bincangkan terbahagi kepada 3, iaitu kesan kepada ekonomi, kesan kepada sosial dan kesan kepada bencana alam. Kesan pertama ialah kesan dari segi ekonomi. Kesan kemiskinan akan menyebabkan peningkatan kepada perbelanjaan kerajaan. Hal ini demikian kerana apabila ramai golongan miskin bandar di sesebuah negara seperti di Malaysia, kerajaan terpaksa menanggung lagi banyak perbelanjaan bagi membasmi masalah kemiskinan. Antara pembelanjaan yang ditanggung oleh kerajaan seperti sumber makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Selain itu, kita sering dengar setiap tahun banyak badan-badan kebajikan seperti NGO yang akan membuat kutipan dana bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan ini, seperti di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya. Dengan cara ini, mereka juga dapat menghadapi atau mengatasi masalah golongan miskin bandar. Perbelanjaan yang besar yang diberikan oleh kerajaan seterusnya akan menyebabkan banyak aktiviti-aktiviti kerajaan dalam membina pembangunan yang lain terjejas kerana telah dibelanjakan bagi menampung kos program-program pembasmian kemiskinan. Seterusnya, dari segi sosial pula ialah anak-anak golongan miskin bandar ini akan tercicir daripada mendapat peluang pendidikan. Kebanyakan daripada mereka terpaksa berhenti sekolah pada usia yang muda bagi membantu keluarga dari segi kewangan, iaitu terpaksa berhenti bekerja. Sebagai fenomena sampingan, maka tidak heranlah jika kita melihat remaja yang berumur 15 tahun ke atas tidak lagi bersekolah dan memilih untuk bekerja. Hal yang perlu kita sedar ialah masyarakat miskin bandar kebanyakannya tidak mampu untuk menuntut lebih daripada yang sedia ada kerana bergelut memastikan keperluan asas mereka dicukupi. Hal ini juga akan menyebabkan mereka cenderung untuk terlibat dengan aktiviti jenayah kerana mereka tidak mempunyai tahap pendidikan yang tinggi yang boleh menyebabkan pendapatan pekerjaan di sektor formal tidak mempunyai modal untuk menjalankan perniagaan. Akibat terdesak untuk hidup di kawasan bandar, mereka juga terlibat dengan aktiviti jenayah seperti jenayah pecah rumah, merompak dan mencuri. Namun begitu, menurut George Bernard Shaw, seorang ahli falsafah British, ada mengatakan bahawa kemiskinan adalah jenayah yang paling dahsyat. Segala kejahatan yang ada katanya berkumpul dari kemiskinan. Oleh itu, rata-rata daripada mereka terpaksa melakukan aktiviti yang tidak bermoral untuk mendapatkan wang. Akhir sekali, kemiskinan bandar yang berlaku juga turut memberi kesan kepada pencemaran alam. Golongan miskin bandar yang mencemarkan alam sekitar kebanyakan terdiri daripada masyarakat setinggan
yang serba kekurangan, terutamanya dari segi kemudahan awam. Keadaan tempat tinggal yang sesak dan tidak selesa, tingkat pendidikan yang rendah dan ketiadaan kemudahan asas menyebabkan golongan ini mudah dihinggapi penyakit. Penyakit yang dijangkiti seperti taun, hepatitis A dan keracunan makanan. Mereka juga terpaksa mengenakan kesan luaran dalam bentuk pencemaran air dan udara kepada golongan pengguna lain apabila melakukan pembuangan sampah sarap ke dalam sungai atau di kawasan sekeliling. Kesimpulannya, miskin bandar yang berlaku akan memberi kesan yang banyak sama ada dari segi ekonomi, sosial dan pencemaran alam. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari panel kita, saudari Mazlinda. Okay, jadi kita teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini dengan menjemput saudari Sarina untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai kesan akan kemiskinan bandar ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan kesan yang seterusnya kemiskinan bandar ini, iaitu pewujudan ketepatan setinggan. Secara umumnya, ketepatan setinggan merujuk kepada seseorang atau segolongan orang yang diami atau menduduki sesuatu tanah secara haram atau melalui cara yang tidak sah dari segi undang-undang sama ada mencari pencerobohan ataupun melalui kaedah negara lain. Ketepatan setinggan kebiasaannya wujud di kawasan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Sabah dan Selangor. Kebanyakan ketepatan setinggan ini wujud di kawasan-kawasan pantai, bekas kampung, rizab jalan, rizab sungai, rizab kereta api dan kawasan-kawasan daerah pantai yang masih belum dibangunkan. Kewujudan ketepatan setinggan ini telah menyebabkan banyak permasalahan berlaku di kawasan tersebut. Hal ini berlaku disebabkan penduduk yang berpendapatan rendah, ketiadaan kemudahan perumahan yang selaras dengan kemampuan. Ini memaksa kebanyakan daripada mereka untuk tinggal di kawasan setinggan. Apabila melihat dalam konteks taraf hidup, terutamanya dari segi keselesaan tempat tinggal, penduduk luar bandar yang miskin didapati lebih selesa berbanding dengan penduduk bandar yang tinggal di kawasan setinggan. Oleh itu, berlakunya penempatan setinggan pada kadar yang sangat tinggi dan bekalan kemudahan asas adalah kurang dan keadaan perumahan yang tidak begitu. Di samping itu, penyebaran wabak penyakit juga turut berlaku di kawasan ketepatan setinggan, contohnya penyakit taun dan malaria. Ini diakibatkan oleh sistem saluran yang tidak teratur dan penyakit. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk di kawasan ketepatan setinggan mudah menghadapi penyakit. Kedudukan rumah yang rapat-rapat telah menyebabkan pembinaan saluran dijalankan secara tidak langsung. Keadaan ini telah mendedahkan mereka semua kepada bahaya. Apabila penyakit ini dihadap oleh ketepatan setinggan, dia juga turut menyebarkan virus penyakit ini ke tempat lain. Keadaan ini akan menyebabkan kes penyebaran wabak penyakit di negara kita menjadi semakin serius. Keadaan ini juga turut menyebabkan nama mereka terjejas dan memberi kesan negatif kepada pihak-pihak yang terbabit. Seterusnya, masalah kemudahan anda. Akibat daripada lambatkan penempatan setinggan ini, ia telah melahirkan permasalahan yang serius, terutamanya masalah pencemaran air. Ini demikian kerana segala pembuangan terusan disalurkan kepada sumber-sumber yang tidak terurus. Contohnya pembuangan sampah plastik. Bandaraya Kota Kinabalu yang hampir semuanya menghadapi masalah pencemaran alam sekitar. Pembuangan sampah yang tidak terurus dan pencemaran sungai yang amat ketara. Pencemaran sungai dan laut amat berbahaya kepada penduduk di bandar Kota Kinabalu kerana merupakan sumber air dan sumber pendapatan
kepada penduduk pesisirian di Kota Kinabalu. Apabila hal ini berlaku, maka alam sekitar masyarakat setinggan adalah tidak berkualiti, terutamanya dari segi kesesakan tempat tinggal kerana tiada sistem sanitasi dan kesihatan yang tidak terjamin. Bagi mengatasi masalah ini, pihak kerajaan harusnya memainkan peranan penting dengan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengelakkan permasalahan pertempatan sungai ini menjadi semakin serius. Setakat itu saja, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada semua saudari-saudari panel kita di atas perkongsian yang cukup bermanfaat itu. Hadirin hadirat sekalian, tanpa kita sedari masa telah pun mencemburui kita kerana kita telah hampir kepada kemuncak perbincangan kita pada hari ini. Namun begitu, izinkan saya sekali lagi untuk memberikan sedikit kesimpulan atau penutup mengenai apa yang telah dibincangkan pada hari ini. Apa yang dapat disimpulkan daripada perbincangan daripada semua panel-panel kita, boleh dikatakan bahawa kehidupan di bandar akan menuntut suatu masyarakat untuk menjadi aktif dan juga produktif dengan sistem sokongan yang menyeluruh daripada kerajaan dan juga masyarakat. Dan kerajaan serta masyarakat haruslah bersatu dan menjadi seperti aur dengan tebing untuk kepentingan bersama dan juga kebaikan untuk negara. Justru itu, program bagi pembangunan masyarakat miskin bandar perlulah diperbanyakkan lagi serta diperluaskan lagi untuk menggalakkan lagi mereka menjadi masyarakat yang mampu berdikari di atas kaki mereka sendiri. Dalam kata lain, keupayaan untuk berdikari ini hadir dengan melihat sesuatu dasar dan juga inisiatif bukan sahaja daripada aspek ekonomi semata-mata sehingga ianya telah mengabaikan aspek sosialnya pula. Jadi dengan adanya penerangan yang menarik serta bermanfaat daripada semua panel kita pada hari ini, maka berakhirlah perbincangan kita mengenai isu golongan miskin bandar. Namun begitu, sebelum daripada forum kita melabuhkan tirai, izinkan saya bagi menyampaikan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun dipasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, terima kasih.